Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi dengan limpah kurnianya dan kasih sayangnya dapat kita bersama-sama pada program Mau'izah secara atas talian pada hari ini. Dan Mau'izah pada hari ini juga merupakan Mau'izah yang terakhir pada tahun 2023. Kepada para penonton yang menonton secara live di Facebook, bahagian Hal Ehwal Islam, UiTM Shah Alam, dan juga yang melihat di seluruh cawangan, didoakan semoga terus berada dalam keadaan sihat walafiat. Baiklah muslimin, muslimat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah perkongsian saya pada hari ini bertajuk biarlah lidah membawa kita ke syurga. Bila berbicara tentang lidah ini tuan-tuan dan perempuan ya, ianya sangat-sangat objektif dan juga sangat subjektif dari segi peranan dia. Tetapi peranan dia sangat besar kepada kita sebagai seorang manusia, di mana lidah inilah juga yang dikatakan digunakan untuk kita berkata-kata. Lidah ni juga yang digunakan untuk kita berkomunikasi, tuan-tuan dan perempuan ya. Baiklah tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya berkongsi dengan lebih lanjut, walaupun program ilmuwan kita ini adalah secara atas talian, diharapkan tuan-tuan dan perempuan yang menonton ini dapat bersama dengan saya sehingga ke penghujung program kita pada hari ini. Tidak lama tuan-tuan dan perempuan, hanya 1 jam saja. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat menyukai hamba-Nya yang mengunjungi majlis ilmu. Walaupun secara atas talian, insya-Allah pastinya ada malaikat yang menaungi kita dengan sayapnya. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai insan-insan ataupun manusia yang menghadiri majlis ilmu, tuan-tuan dan puan, maka kita juga turut dicintai oleh makhluk-makhluk di langit. Makhluk-makhluk di langit itu sangat besarlah. Jadi insya-Allah bila kita ikhlas menghadiri majlis ilmu, tuan-tuan dan puan ya, maka malaikat juga turut mendoakan kepada kita, mendoakan keampunan, semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Baiklah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita berbicara tentang lidah ini tuan-tuan dan puan ya, kita tahu anggota badan kita ni Allah jadikan memang sangat lengkap, sangat perfect. Hatta di barat itu, walaupun mereka cuba untuk mencipta manusia dengan digabungkan sel-sel tertentu, tetap tidak boleh menandingi dengan ciptaan yang Allah cipta. Iaitu kitalah makhluk yang Allah jadikan ini memang sangat sempurna. Malahan cukup dengan fizikal kita, anggota badan kita. Ada kaki, ada tangan, ada telinga, ada kepala, ada mulut, hatta ada hidung, mata dan sebagainya. Dan juga turut Allah ciptakan pada kita lidah. Lidah untuk kita berkata-kata, lidah untuk kita berkomunikasi, lidah untuk kita makan, rasa apa saja minuman dan sebagainya. Jadi lidah itu peranannya sangat besar tuan-tuan dan perempuan. Malahan itu tuan-tuan dan perempuan ya, bila Allah menjadikan lidah itu, maka lidah itu juga digunakan untuk bertutur kata, menyebarkan Islam, menyebarkan dakwah. Dan juga ada yang menggunakan lidah kita ni ataupun lidah itu sendiri untuk ke jalan-jalan kemaksiatan dan juga perkara-perkara negatif. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ulama tasawuf ada menegaskan bahawa bencana mulut boleh membawa kepada kebinasaan, iaitu kerosakan hati. Di mana sekiranya lidah kita ini digunakan ke jalan-jalan kemaksiatan, digunakan untuk menutur kata perkara yang tidak baik, maka kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Sebab itu tuan-tuan dan puan ya, kalau hari ini kita lihat tuan-tuan dan puan ya, kita lihat kepandaian seseorang daripada tutur kata dia. Ini bukan saya kata, ini orang bijak pandai kata, nak lihat kepandaian seseorang dilihat daripada tutur katanya. Tetapi ada kalanya bila kita bertutur kata di luar bidang kita, kadang-kadang akan nampak kejahilan dia. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau kita berkata-kata itu perlu ada pengetahuan. Kalau tak ada pengetahuan, kita lebih baik diam dan juga mendengar daripada mereka yang pakar. Supaya apa? Supaya tidak menunjukkan kejahilan akibat daripada tidak ada pengetahuan tentang suatu bidang itu. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan,
dan juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi lidah ni memang peranan sangat besar. Dengan lidah ini juga tuan-tuan puan ya, banyak aspek keilmuan dapat disebarkan hingga ke seluruh dunia. Dengan adanya orang kata teknologi yang ada sekarang ini, dengan ada AI-nya, dengan zaman cybernya sekarang ini tuan-tuan puan ya, ilmu yang ada ni kita dapat sebarkan sehingga ke pelosok dunia. Bukan saja ilmu, malahan segala perkara-perkara yang negatif juga dapat disebarkan melalui dunia cyber yang ada pada sekarang ini. Sebab itu kita perlu berhati-hati dalam membuat apa-apa saja statement, spekulasi dan juga apa-apa perkataan yang kita tuturkan itu perlu kita lihat dari sudut asasnya dan perlu jaga perilakunya. Itu antara perkara-perkara yang perlu kita jaga dalam segi lidah kita tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada surah An-Nisa ayat 148, iaitu la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulima wa kana Allahu samian alima. Yang ini Allah tidak suka kepada perkataan-perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus terang untuk mendedahkan kejahatan orang, kecuali orang yang dianiaya. Dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi maha mengetahui. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan ya, antara tuntutan yang kita boleh lihat daripada dalil ini bahawa manusia itu tidak boleh berkata perkara yang buruk atau berkata perkara-perkara yang mengeji. Tapi kalau kita lihat ya, dengan adanya zaman teknologi pada hari ini, dengan adanya pelbagai media sosial pada hari ini, penulisan-penulisan dalam bentuk-bentuk media sosial ini digunakan untuk tujuan yang kadang-kadang ada yang menjurus kepada kebaikan dan ada yang menjurus kepada kelalaian. Hatta penyebaran fitnah sangat berluasa pada hari ini, sehinggakannya bila fitnah itu dah berlaku dengan tutur kata yang tidak sopan, nak kembalikan semua kepada keadaan asal memang agak sukar. Sebab itu bila kita hendak menutur kata itu perlu berjaga-jaga tuan-tuan puan. Walaupun setiap individu tu ada hak untuk berbicara, sebaiknya berbicara itu perlulah mengikut sunnah Rasulullah SAW, iaitu menunjukkan akhlak dan juga kepribadian yang mulia. Jadi bila kita nak menutur kata tuan-tuan dan puan, perlu ada tutur kata yang baik, yang berakhlak mulia seperti yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Semasa hayatnya sendiri, Rasulullah sendiri tidak pernah menutur kata perkataan yang tidak baik. Jadi kita perlu mengikut sunnahnya dan juga sentiasa menggunakan tutur kata yang baik dalam kehidupan seharian kita. Malahan bukan setakat bertutur kata dengan yang baik dengan keluarga kita, adik-adik kita, malahan juga dengan rakan-rakan dan juga jiran-jiran kita tuan-tuan dan puan. Malahan di sini tuan-tuan dan puan ya, ada satu hadis yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, iaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengucapkan perkataan yang benar ataupun lebih baik diam. Sebab itu tuan-tuan dan puan, bila kita ada pengetahuan tentang suatu perkara dan kita ingin sebarkan, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita ada pengetahuan tersebut dan apa yang kita katakan itu adalah perkataan yang benar. Tetapi sekiranya kita tidak ada pengetahuan tentang suatu perkara, tetapi kita sibuk nak mencanang tentang suatu perkara itu sehingga menimbulkan fitnah ataupun caci maki dan sebagainya, maka lebih baik kita berdiamkan diri. Sebab apa? Sebab memang zaman sekarang ini kalau dilihat ya tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat yang menutur kata itu, yang pandai bertutur kata itulah yang dilihat lebih pandai berbanding kepada mereka yang tidak pandai bertutur kata. Tapi kadang-kadang tutur kata yang terlebih pandai, terlebih bijak, kadang-kadang menyalahi akhlak-akhlak yang tidak baik, maka ia akan dilihat sebagai satu kejahilan. Sebab itu bila kita nak tutur kata perkataan yang baik, perlu mempertunjukkan iaitu akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak seperti akhlak Rasulullah SAW. Akhlak yang bagaimana? Akhlak orang yang benar. Kerana itu tuan-tuan dan puan ya, dalam Islam Rasulullah amat menitik beratkan adab dan etika ketika berbicara. Seperti yang saya berkongsi tadi tuan-tuan dan puan ya. Contohnya bila kita berbicara yang benar itu tuan-tuan dan puan ya, walaupun kebenaran itu kadang-kadang pahit, tetapi itu adalah lebih baik daripada kita berbohong selama-lamanya. Kadang-kadang kita nak bercerita dengan rakan-rakan kita perkara yang benar itu, kadang-kadang memang sukar untuk diterima. Tetapi penerimaan yang benar itu kadang-kadang walaupun pahit, tapi sekurang-kurangnya yang benar itu dia tidak akan menimbulkan pelbagai spekulasi yang negatif pada penghujungnya. Sebab itu bila kita nak berkata, perlu berkata yang benar. Contohnya tuan-tuan dan puan ya, kenapa bila kita berpuasa, berpuasa itu bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum, tetapi turut kita mendidik diri kita untuk menahan diri daripada berkata perkara yang tidak baik ataupun yang tidak benar ataupun yang sudut caci maki ataupun akhlak yang buruk. Yang itu kita perlu elakkan bila kita berpuasa. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kerana pahala berpuasa itu bukan saja menahan makan, minum dan sebagainya, tetapi turut kita menjaga akhlak kita. Barulah
amalan kita itu tidak disisikan. Kerana pahala itu, amalannya ataupun pahalanya itu tidak dinyatakan berapa, tetapi hanya Allah saja yang tahu. Sebab itu bila tak lama lagi kita pun akan berpuasa tuan-tuan dan puan ya. Sekarang ni pun dah bulan Disember, bulan 12. Akan datang tahun 2024, dalam bulan 3 macam tu kita akan melalui bulan Ramadan. Jadi masa tu dah berpuasa. Sebab itu dah sekarang kita perlu melatih diri kita untuk menjaga tutur kata kita dan juga tingkah laku kita, tuan-tuan dan puan. Sebab itu tuan-tuan dan puan ya, dinyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin iaitu Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa antara perkara-perkara yang tidak wajar untuk kita berkata ataupun perkataan itu memang tidak sesuai untuk kita katakan seperti menyatakan perkara yang tidak bermanfaat. Menyatakan perkara yang tidak bermanfaat ini mungkin boleh menyebabkan hati kita menjadi kasar. Perkara-perkara yang tidak baiklah. Contohnya kita berkata tentang jiran-jiran kita, berkata tentang rakan-rakan kita ataupun tentang adik-beradik kita, tuan-tuan dan puan ya. Dan seterusnya ialah kita berkata dengan cara berbohong untuk menambah-nambah cerita dan sebagainya. Mungkin kita ada jiran-jiran kita yang mungkin lebih hebat daripada kita, lalu kita bawa cerita yang bukan-bukan tentang dia, maka di situ akan ada dosa-dosa yang kita akan tanggunglah. Sebab itu tuan-tuan dan puan ya, diceritakan oleh Amru bin Dinar bahawa Amru bin Dinar ni ada saudara perempuan, tuan-tuan dan puan ya. Dia ada saudara perempuan yang mana saudara perempuan ini sakit. Lalu apabila Amru bin Dinar pulang ke kampung, saudara perempuan itu lalu meninggal dunia, dan Amru bin Dinar ini mengambil kesempatanlah untuk bersama-sama untuk menguburkan bersama orang kampung pada ketika itu. Lalu ketika Amru bin Dinar ini pulang, tuan-tuan dan puan ya, baru Amru bin Dinar ini sedar bahawa dompet dia tertinggal dekat dalam kubur tadi. Semasa dia gali kubur tadi, nak kuburkan saudara perempuan dia, baru dia sedar bahawa dompet dia terjatuh dekat dalam kubur tadi. Kalau dompet terjatuh dalam kubur tu, rasa dah tak ambil balik. Tapi Amru bin Dinar ni berkata pada rakan dia, dia nak bagi korek sedikit lubang pada kubur saudara perempuannya untuk mengambil dompetnya. Lalu tuan-tuan dan perempuan ya, diceritakan di sini bahawa sewaktu mengorek sedikit lubang pada kubur saudara perempuannya, dilihat api menjulang-julang di dalam kubur tersebut. Tetapi Amru bin Dinar sempatlah ambil dompet tersebut. Disebabkan peristiwa tersebut, tuan-tuan dan perempuan ya, lalu Amru bin Dinar ini pulang ke rumah dan bertanya kepada ibunya apakah yang dilakukan oleh saudara perempuannya semasa hayatnya. Lalu ibunya berkata bahawa sewaktu hidup, saudara perempuannya ini suka menjaja kisah jiran-jiran ini kepada jiran lain. Maksudnya membawa cerita yang tidak benar, mengutuk, mencaci dan sebagainya kepada jiran-jiran yang lain. Lalu disebabkan perbuatan tersebut, Allah mengazabnya di dalam kubur dengan api yang menjulang-julang. Jadi nak kata betapa takutnya sekiranya kita menyatakan ataupun menutur kata perkataan tidak baik, terutama kepada jiran-jiran kita. Lagi-lagi dalam kehidupan kita, teman-teman, dia hidup berjiran. Kalau hidup jauh daripada jiran tu mungkin ada, tetapi di kawasan kita ini mungkin kawasan yang hidup kita ni banyak dengan jiran-jiran kita. Jadi perlu ada tata susila untuk kita bercakap dan juga bersembang dengan jiran-jiran kita. Hatta kalau jiran-jiran kita ni ada kelebihan lebih daripada kita, maka wajarlah untuk kita sama-sama memanfaatkan kelebihannya, bukan dengan cara untuk kita menjaja kisah yang tidak benar tentang jiran-jiran kita. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan ya, ucapan yang mengandungi hujahan dan cacian. Yang ini memang tidak wajarlah untuk kita berkata-kata menggunakan lidah kita, iaitu dengan memberikan hujahan dan cacian yang tidak patut kepada orang lain. Contohnya kalau kita lihat hari ini ya, pelbagai perdebatan yang berlaku di media sosial. Tak kisahlah tentang pelbagai isu yang berlaku di Malaysia ini, dan pelbagai hujah yang ditutur kata oleh warga rakyat Malaysia. Namun begitu, kadang-kadang hujah yang diberikan itu kadang-kadang bersifat dengan sifat emosi, iaitu memberikan hukuman yang tidak sewajarnya secara di dalam talian lah, memberikan kata-kata yang negatif sehingga kan menyebabkan seseorang yang menghadapi masalah tersebut akan merasa distress dan stres. Orang kata dengan zaman teknologi pada hari ini, tuan-tuan puan ya, sepatutnya semakin mudah, semakin banyak menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita lihat ya, semakin majunya teknologi pada hari ini, manusia itu semakin sibuk, semakin tidak ada masa dengan keluarga. Dan dengan teknologi itu kadang-kadang masuk ini timbul penyakit-penyakit yang kadang-kadang kita tak tahu daripada muncul, macam mana muncul anxiety, depression dan sebagainya. Kalau dahulu macam kurang, macam tak ada, mungkin ada. Tapi zaman sekarang ni sangat banyak. Dan kadang-kadang berlakunya para tersebut adalah disebabkan daripada media sosial, daripada video-video ataupun hebahan yang berlaku di media sosial itu sehingga meresap ke dalam jiwa kita. Sebab itu tuan-tuan perempuan, di mana kita perlu menyelidik dulu apa sahaja konten yang kita hendak baca, kita tengok dan sebagainya, supaya
tidak timbulnya perasaan-perasaan negatif dan juga boleh menyebabkan jiwa kita jadi tidak tenteram dan sebagainya. Seterusnya tuan-tuan dan puan ya, antaranya adalah berjanji palsu, membuka rahsia orang ataupun mengutuk seseorang pada golongan-golongan lain. Itu adalah perkara-perkara yang kita perlu elakkan apabila kita bertutur kata. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi sebenarnya disebabkan lidah ini banyak tak manusia yang masuk neraka? Disebabkan lidah ini tuan-tuan dan puan ya. Jadi di sini Rasulullah SAW bersabda bahawa, ya Rasulullah, terangkan kepadaku tentang amal yang mewajibkan masuk syurga dan menjauhkan daripada api neraka. Ini diriwayatkan daripada riwayat Ahmad. Lalu baginda bersabda, pangkal segala perkara adalah mendirikan solat 5 waktu dan puncak kepada segala perkara adalah jihad. Namun kemudian Rasulullah bertanya kepada Muaz, tahukah kamu apa kunci untuk membuka segala pintu-pintu tersebut? Lalu baginda bersabda, jagalah lidah dan juga mulut. Muaz bertanya lagi, ya Rasulullah, adakah tuntutan kepada semua perkataanku itu? Rasulullah bersabda bahawa celakalah engkau, ketahuilah kebanyakan manusia terjerumus ke dalam neraka akibat perkataan yang keluar daripada lidahnya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, walau kita solat 5 waktu, walaupun kita banyak bersedekah, walaupun kita banyak menunaikan haji dan umrah, kita banyak melakukan amal kebaikan, tetapi sekiranya kita tidak menjaga lidah kita tuan-tuan dan puan daripada berkata buruk tentang orang lain, berkata perkara yang tidak baik tentang orang lain, maka amal-amal itu seperti akan menyebabkan amal itu muflis kita di akhirat nanti. Amal itu seperti tidak bermakna kepada diri kita. Kalau kita ni solatlah 5 waktu, berlakukanlah pelbagai amal kebajikan, tapi kita ni mulut kita tak boleh berhenti daripada mengatur orang ataupun memfitnah orang. Itu adalah perkara yang kita perlu elakkan. Sebab apa? Untuk mengelakkan kita muflis di akhirat. Muflis di akhirat ini tuan-tuan maksudnya ialah disebabkan perbuatan kita mengata, mengutuk, mengaji orang lain itu akan menyebabkan amal kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang kita kata tadi. Kita tak nak jadi macam tu tuan-tuan. Sebab itu perlu kita jaga tingkah laku kita, terutama lidah kita daripada berbicara perkara yang tidak baik. Itu memang kita perlu jagalah. Seterusnya tuan-tuan dan puan ya, ada yang menyatakan, adakah penulisan-penulisan ataupun konten-konten di media sosial yang kadang-kadang bersifat negatif ataupun tujuan untuk memfitnah itu juga dikata sebagai pertuturan? Memang tuan-tuan dan puan ya, apa sahaja yang kita tulis di mana tempat yang boleh dilihat ataupun di WhatsApp, Facebook dan sebagainya itu juga adalah dianggap sebagai pertuturan. Penulisan juga dianggap sebagai pertuturan. Hatta kalau kita nak beri salam dalam WhatsApp, itu juga dianggap sebagai pertuturan. Maksudnya bila kita dapat WhatsApp daripada seseorang yang nak bagi salam pada kita, maka kita perlu jawab. Sebab apa? Sebab dianggap sebagai pertuturan dan wajib dijawab. Termasuklah konten-konten yang dilakukan di media sosial dan sebagainya. Adakah konten tersebut membawa manfaat ataupun ia membawa kepada pintu-pintu fitnah? Iaitu kita perlu berhati-hati. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat hari ini pelbagai fitnah yang berlaku di media sosial, dengan isu politiknya, ekonominya, dengan isu-isu semasanya. Hatta kalau kita lihat ya, isu Palestin dan sebagainya, ada influencer-influencer yang mungkin dia tersalah bicara dan sebagainya sehingga menjadi medan untuk kita kutuk mereka dan sebagainya. Mungkin di sini kita boleh mengambil iktibar bahawa kita perlu menjaga lidah kita dan juga tangan kita daripada mengecam orang dan sebagainya. Itu paling kita takuti. Kerana bila kita dah guna media sosial ni untuk mengecam orang dan sebagainya, nak patah balik tak boleh tuan-tuan ya. Nak cari balik kadang-kadang agak sukar. Mana kita kecam orang tadi dekat Facebook yang mana satu. Jadi itu penuh berhati-hati tuan-tuan dan puan ya. Dia takuti itulah perkataan yang menyebabkan kita akan diterjumus ke dalam neraka tuan-tuan dan puan. Sebab itu di neraka tuan-tuan dan puan ya, neraka ini siapa koordinatornya? Iaitu malaikat Malik. Malaikat Malik Allah tugaskan dia sebagai ketua lah, koordinator ataupun supervisor dekat neraka tu. Dia akan pastikan segala aktiviti untuk menyiksa manusia itu dijalankan mengikut apa yang Allah perintahkan. Kalau malaikat Ridwan itu adalah menjaga syurga. Jadi nak nikah cerita tuan-tuan dan puan ya, sewaktu malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah bahawa neraka Jahanam itu adalah yang paling dalam, yang paling bawah sekali tuan-tuan dan puan ya. Jadi neraka Jahanam itu yang paling bawah tentulah paling panas. Jadi disebabkan apa yang diperkatakan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad itu tentang adakah umat dia yang berbuat dosa itu akan masuk dalam neraka. Jibril kata, ya, akan masuk neraka, tapi neraka yang paling bawah itu neraka Jahanam. Jadi tuan-tuan dan puan, bila Nabi Muhammad mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu, maka beliau rasa sedih, lalu beliau pengsan. Dan apabila beliau sedar daripada pengsan, tuan-tuan dan puan ya,
Rasulullah bertanya lagi, benar ke adakah umat dia akan ada yang masuk neraka? Mereka juga kata akan ada yang masuk dalam neraka kerana suatu di dunia melakukan dosa-dosa besar, tuan-tuan puan, ya. Kerana neraka ini ada tujuh lapisan, dan lapisan yang paling bawah adalah daripada neraka jahanam. Neraka jahanam, tuan-tuan puan, ya, dikatakan di sini neraka jahanam itu lebih tinggi, 1000 kali tinggi daripada Bukit Uhud. Dan daripada satu pintu ke pintu yang lain, tuan-tuan dan puan, ya, jauhnya sehingga 1000 tahun perjalanan. Nak kata hebat tak hebat, neraka tu sangat besar dan sangat dahsyat. Tetapi yang masuk dalam neraka itu adalah orang yang tidak sempat bertaubat sewaktu di dunia, ataupun orang yang melakukan dosa besar dan tidak sempat bertaubat di dunia, lalu akan dihumban ke dalam neraka, tuan-tuan dan puan. Jadi neraka, tuan-tuan dan puan, ya, dia ada satu pintu, dan setiap pintu itu adalah berbeza mengikut amalan-amalan dosa yang dilakukan. Dan antara pintu adalah pintu untuk orang yang sewaktu di dunia suka mengata dan juga memfitnah orang, tuan-tuan dan puan. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, dalam kehidupan kita perlu berbanyak untuk meminta maaf dan juga memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan di samping itu, kita kena selalu sebut kebaikan-kebaikan orang lain supaya ia menjadi wadah untuk kita dipermudahkan dihisab di akhirat nanti. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, ya, dalam kehidupan kita ni ada malaikat yang mencatat amal kita. Termasuk apa yang kita tutur katakan kita ini, ada malaikat yang akan catat adakah tutur kata kita itu bersifat baik, kebaikan ataupun bersifat yang buruk. Dekat di sini daripada surah Al-Qaf ayat 18, iaitu ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Iaitu Allah SWT berfirman, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya atau perbuatan yang dilakukannya melainkan ada di sisinya malaikat yang mengawas yang sentiasa ada, iaitu menerima dan menulisnya. Iaitu di sekeliling kita, perempuan, ya, setiap orang akan ada penjaganya, akan ada malaikat menjaga dia. Termasuklah malaikat raqib dan atid yang akan sentiasa mencatat amal baik dan buruk kita. Contohnya, tuan-tuan dan perempuan yang hadir pada majlis ilmu, termasuk yang melihat di Facebook Live dan sebagainya, bila tuan-tuan dan perempuan ikhlas untuk menuntut ilmu sebagainya, pasti malaikat mencatatkan amal kebaikan untuk tuan-tuan. Tetapi sekiranya tuan-tuan dan perempuan, sekiranya kita melakukan kejahatan dan sebagainya, malaikat yang menulis amalan buruk ini perlu mendapatkan kesaksian daripada malaikat yang di sebelah kanan. Supaya bila dia mencatat perkara yang buruk ni, dia perlu dapatkan kesaksian daripada malaikat yang duduk sebelah kanan. Jadi nak katanya sebenarnya bukan mudah malaikat ni nak catat amal buruk dan baik ni. Amal kebaikan tu tak ada masalah. Amal buruk ni, sekiranya malaikat nak catat, dia perlu confirmation daripada malaikat yang duduk di sebelah kanan. Nak katanya betapa dahsyat ni sampai begitu. Buku amalan kita itu dijaga dengan rapi supaya amalan tersebut adalah baik. Sekiranya amalan itu adalah memburuk, maka kita perlu perbanyakkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, ya, ramai manusia yang tak tahu betapa besarnya pengaruh ucapan dalam jiwa manusia. Sebab dengan kata-kata manusia ini boleh menyebabkan hati seseorang tu jadi bersedih, keluh kesah dan sebagainya. Dan juga dengan kata-kata seseorang tu juga, tuan-tuan dan puan, ya, boleh menaikkan motivasi seseorang tu untuk terus hidup, untuk sentiasa melakukan penambahbaikan dalam kehidupan dia. Dan juga dengan kata-kata seseorang juga, tuan-tuan dan puan, ya, kadang-kadang boleh membawa kepada berlaku pertelingkahan dan juga pergaduhan. Sebab apa? Sebab nak kata lidah manusia ni sangat hebat, sangat power. Boleh menyebabkan fikiran manusia ini berubah dengan mendengar kata-kata daripada lidah manusia lain. Jadi nak kata hebatlah lidah manusia itu. Boleh jadi lidah manusia ini membawa kebaikan kepada kita, tetapi pada masa sama lidah kita ni juga boleh membawa kepada apa? Menambah dosa yang sangat banyak sekiranya kita tidak menjaga tutur kata kita, tuan-tuan dan puan. Jadi di sini, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, sesungguhnya Allah tidak menyukai sebarang bentuk ucapan yang menyakitkan yang disebut dengan cara berterus terang maupun dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Kerana larangan Allah SWT, tuan-tuan dan puan, ya, juga termasuk berbisik-bisik dalam membicarakan suatu perkara boleh membawa pada dosa dan juga permusuhan. Jadi tuan-tuan dan puan, kadang-kadang mungkin kita bercerita tentang adik-beradik kita mengata adik-beradik kita mungkin kurang sikit daripada kita. Lepas tu kita menjaja kisah adik-beradik kita di kalangan adik-beradik yang lain, maka itu boleh menimbulkan permusuhan, tuan-tuan dan puan. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, lidah ini lebih baik kalau tidak mampu untuk kita berbicara yang baik, lebih baik untuk kita diam. Kerana lagi banyak kita bicara, lagi banyak kejahilan yang akan muncul dan menyebabkan banyak dosa yang kita perlu tanggung, tuan-tuan dan puan. Sebab itu ada kisah, tuan-tuan dan puan, ya, di mana Imam Ahmad bin Hanbal ini, tuan-tuan dan puan, ya, sewaktu beliau sakit, beliau sebut dan sebagainya. Jadi orang mengingatkan bila Imam Hanbal sakit, dia sebut tu dia menyebut Allah, iaitu alif ha, ahad, Allah tu satu. Tetapi sebenarnya, tuan-tuan dan puan, Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia bila sakit dia sebut sebab dia tengah mengerang sakitan. Lalu ada yang bertanya kepada
pada Imam Ahmad bin Hanbal ni bahawa apa yang dikatakan itu, apa yang dia keluh kesahkan sakit itu pasti Allah akan tanya di akhirat nanti. Dan sejak daripada itu tuan-tuan dan puan ya, Imam Ahmad bin Hanbal ni kalau dia sakit dia tidak akan keluar apa-apa daripada mulut dia. Tidak ada keluh kesah dan sebagainya. Kerana apa? Dia tahu bahawa ujian yang dihadapi itu adalah nikmat daripada Allah SWT. Boleh jadi dengan ujian sakit itu Allah menaikkan darjatnya di sisinya. Sebab itu bila kita sakit tuan-tuan dan puan ya, kita digalakkan ataupun diharuskan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Kerana boleh jadi bila kita mengucapkan Alhamdulillah itu, sekiranya Allah nak matikan kita, Allah akan matikan kita dalam keadaan yang penuh dengan kebaikan dan akan dimasukkan dalam syurga. Tetapi sekiranya kita keluh kesah semasa sakit, boleh jadi akan banyak lagi lah perasaan-perasaan yang mengganggu kita. Kerana apa? Kerana ada bisikan-bisikan syaitan ini. Sebab itu perlu kita sentiasa menjaga diri kita, tutur kata kita dan juga perkara-perkara yang lain. Seterusnya tuan-tuan dan puan ya, lidah kita juga selain daripada melakukan ataupun berkata perkara yang baik, ada kalanya lidah kita ini juga kadang mengata orang ataupun berkata buruk tentang orang lain. Jadi di sini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setengah ulama dahulu berkata jika kau katakan tentang pakaian kecil atau besar seseorang itu juga termasuk dalam ghibah ataupun mengumpat. Apatah lagi berkata sesuatu yang menyakitkan. Dirawikan di sini bahawa ni berlaku pada zaman Rasulullah tuan-tuan dan puan ya. Di mana ada seorang wanita pendek itu datang bertemu Rasulullah untuk suatu keperluan. Lalu setelah selesai bertemu Rasulullah ini, wanita pendek itu pun keluar daripada rumahnya lah, daripada tempat tersebut. Lalu tuan-tuan dan puan ya, Aisyah pun berkata, wah pendeknya dia. Aisyah berkata begitu. Lalu Rasulullah kata, wahai Aisyah, sesungguhnya engkau telah mengumpat. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan ya, bila mengumpat ni adalah antaranya mengumpat perkara-perkara yang tentang fizikal seseorang, bercakap di belakang orang lain tentang perkara-perkara yang tidak disukai oleh orang lain. Kadang-kadang orang tanya, mengata ataupun mengumpat ni mengata tentang apa? Mengata tentang perkara yang tidak disukai. Contohnya rakan-rakan kita ni mungkin ada yang kurus, ada yang besar sikit, ada yang mungkin wajahnya hitam manis sikit, ada yang putih dan sebagainya. Kadang perkara-perkara fizikal ni pun kadang-kadang menjadi umpatan orang kawan-kawan, jiran-jiran tetangga, adik-adik kita. Maka tuan-tuan dan puan ni kita perlu menjaga tutur kata kita supaya tidak terjerumus ke dalam umpatan ini. Kita kena jaga kita punya lidah kita ni daripada perkara-perkara yang tidak baiklah. Termasuk berkata tentang fizikal seseorang ataupun kekurangan seseorang. Tetapi melainkan kalau orang tu memang contoh daripada kecil ataupun daripada lahir memang dah buta ataupun mungkin bekat ataupun OKU dan sebagainya, mungkin dah kekurangan di situ, kita dah tahu secara zahirnya, maka itu bukanlah mengumpat. Contoh kita nak kata kawan kita tu dia memang ada masalah pekat daripada kecil. Itu bukan mengumpat, tapi nak ceritanya kekurangan dia itu sebenarnya ada kelebihan lain. Tapi yang dikatakan oleh hadis ini adalah kita melihat fizikal orang lalu kita mengata yang tidak baik tentang orang itu di belakang dia. Jadi begitulah tuan-tuan. Jadi nak katanya betapa Rasulullah sendiri menunjukkan contoh ataupun perilaku yang baik supaya kita ni sentiasa berakhlak mulia, terutama dengan kata-kata yang keluar daripada mulut kita ini tuan-tuan dan puan. Seterusnya tuan-tuan dan puan ya, lidah kita ni juga kadang-kadang boleh jadi orang kata lidah diistilahkan dengan istilah Melayu talam dua muka. Dimasukkan di sini tuan-tuan dan puan ya, baginda bersabda dalam mencela tukang fitnah, iaitu manusia terburuk di hari kiamat ialah yang bermuka dua, iaitu tukang fitnah. Dia datang kepada mereka dengan suatu muka dan datang pada hari lain dengan muka lain. Siapa bermuka dua di dunia ini, di hari kiamat nanti akan berlidah dua daripada api neraka. Maksud di sini tuan-tuan dan puan ya, dalam kehidupan kita tuan-tuan dan puan, janganlah kita suka menambah-nambah cerita, memfitnah rakan-rakan kita, jiran tetangga kita, adik-beradik kita dengan perkara yang tidak baik. Kerana fitnah ini kalau dah tersebar, sukar untuk diperbetulkan balik tuan-tuan dan puan. Malah orang yang difitnah itu wajar untuk dia bangun, bangkit untuk mempertahankan diri dia daripada dizalimi ataupun dijatuhkan maruah dia tuan-tuan dan puan. Sebab itu tuan-tuan dan puan, dalam kehidupan kita janganlah kita suka bermuka-muka dengan adik-adik kita, jiran-jiran kita, dengan rakan-rakan kita. Depan rakan ni kita baik, depan rakan ni kita sebarkan yang baik tadi tu sebenarnya jahat. Janganlah begitu tuan-tuan dan puan. Kita perlu bersifat ihsan, perlu ada tingkah laku yang baik supaya kita disenangi oleh orang ramai. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat perilaku Rasulullah itu sangat tulus, sangat amanah, sangat benar kepada sahabat-sahabat dia. Hatta di depan musuhnya Rasulullah sentiasa berbuat baik, walaupun musuh itu sentiasa melakukan pelbagai perkara yang tidak baik pada Rasulullah. Tapi Rasulullah sentiasa menunjukkan akhlak yang baik, walaupun di hadapannya itu kadang-kadang orang suka bermuka-muka di hadapannya. Jadi sebab itu teman-teman, kita tak boleh orang kata suka bermuka-muka ataupun menyebarkan perkara tidak baik
untuk apa? Menutup ataupun mencela orang lain itu dengan orang lain. Itu kita perlu berhati-hati tuan-tuan. Ditakuti nanti di akhirat nanti Allah memberi azab dengan berlidah dua daripada api neraka. Kadang-kadang ada orang bercerita, di grup WhatsApp ini dia begini, di grup WhatsApp ini dia begini. Jadi orang kata dah seolah-olah menjadi batu api pula. Dengan grup ini dia begini, dengan grup ini dia jadi baik, dengan grup ini dia bercerita perkara yang bukan. Jadi kita tak mahu begitu tuan-tuan ya. Jadi lebih baik untuk kita berterus terang dan menentukan kata yang baiklah. Kalau boleh dijauhkan daripada sifat suka bermuka-muka ini tuan-tuan dan puan. Seterusnya tuan-tuan dan puan ya, lidah kita ini kadang-kadang boleh jadi kita ni antara mangsa yang dizalimi. Dan kadang-kadang boleh jadi kita ni orang yang menzalimi orang. Sebab itu perlu untuk kita bertaubat dan mohon ampun kepada orang yang kita telah melakukan dosa tuan-tuan ya. Jadi di sini tuan-tuan dan puan ya, orang yang dizalimi disebabkan fitnah dan sebagainya, wajar untuk dia mempertahankan diri dia dan juga maruah dia. Kerana kezaliman ini juga boleh merosakkan masyarakat dan juga boleh merosakkan dan juga meruntuhkan rumah tangga seorang. Contoh fitnah-fitnah yang berlaku tentang rumah tangga orang lain dan sebagainya. Kita bawa cerita, kita jaji cerita kepada orang lain, boleh jadi ia akan menyebabkan lagi banyak pergaduhan dan permusuhan sehingga menyebabkan berlakunya perkara yang tidak diingini. Contoh di sini tuan-tuan dan puan ya, fitnah yang berlaku pada Siti Aisyah sewaktu semasa hayat beliau lah. Jadi di sini tuan-tuan dan puan ya, fitnah yang berlaku pada Siti Aisyah itu menyebabkan berlaku pergolakan dalam rumah tangga Rasulullah bersama Siti Aisyah. Di mana fitnah itu berlaku apabila golongan munafik tuan-tuan dan puan ya, menyebabkan fitnah di mana menyatakan Siti Aisyah ini bersekedudukan dengan sahabat Nabi iaitu Safwan. Jadi disebabkan fitnah tersebut tuan-tuan dan puan ya, berlakulah apa orang kata kesedihan yang melampau kepada Siti Aisyah sehingga beliau tidak mahu makan dan minum disebabkan fitnah tersebut. Dan disebabkan satu ayat daripada orang munafik dan puan ya tersebar di kawasan tersebut dan ramai juga yang mempercayai dan ada juga yang tidak mempercayai. Tapi dikatakan ada para sahabat yang turut mempercayai fitnah tersebut. Dan sehingga perkara tersebut menyebabkan Rasulullah itu juga turut berduka cita dan kesedihan lah dengan fitnah yang berlaku sehingga kan Rasulullah itu tidak mahu bertemu dengan Siti Aisyah kecuali ketika Siti Aisyah sakit saja. Sakit disebabkan apa? Sakit disebabkan menangis sehingga tidak mahu makan dan minum disebabkan fitnah tersebut. Dan pada ketika itu tuan-tuan dan puan ya, hampir sebulan Rasulullah tidak menerima wahyu berkenaan dengan perkara yang terjadi, fitnah tersebut terjadi. Jadi Rasulullah rasa sangat terganggu pada ketika itu. Sampailah akhirnya turunlah wahyu yang mana Allah akan membinasakan orang-orang yang suka memfitnah ini. Jadi nak juga ceritanya betapa hebatnya fitnah yang berlaku pada Siti Aisyah sehingga menyebabkan Rasulullah dan juga Siti Aisyah juga boleh berenggang disebabkan fitnah tersebut. Kerana fitnah ini kalau dah tersebar, nak dibersihkan balik memang agak sukar. Sebab itu jangan kita gunakan mulut kita untuk menyebabkan perkara yang tidak baik ataupun memfitnah orang dan sebagainya dengan perkara-perkara yang negatif sehingga menyebabkan maruah seseorang itu tercabar. Sebab maruah seseorang itu tidak boleh jual beli tuan-tuan dan puan. Sebab itu kita perlu jaga tutur kata kita. Seterusnya tuan-tuan dan puan ya, di sini ada pandangan daripada Imam Nawawi iaitu berkenaan dengan mengumpat. Kerana dalam aspek-aspek perkara tertentu, adakah kita ni boleh mengata tentang orang kalau ianya melibatkan tentang pekerjaan dia, prestasi kerja dia dan sebagainya lah. Tetapi di sini ada pandangan daripada Imam Nawawi bahawa contoh mengumpat yang dibenarkan adalah membuat aduan apabila dizalimi pada sultan atau hakim. Contoh kita dizalimi daripada pelbagai aspek tertentu, maka kita boleh berjumpa dengan mereka ataupun ketua hakim dan sebagainya untuk membantu menyelesaikan masalah kita. Contohnya yang kita lihat baru-baru ni viral kisah ada seorang pemandu highlight terlanggar pasal suami isteri dengan anak dia yang sedang menaiki motor. Jadi bila ada masyarakat yang tidak melihat video tu secara penuh, lalu dia mengata dan memfitnah bahawa orang yang langgar itu tidak bertanggungjawab. Sedangkan dalam rakaman video itu ada video penuhnya beliau bertanggungjawab, malah mengaku kesalahan dia dan sebagainya. Tetapi ada setengah orang tu tidak meneliti video tersebut, lalu dia menutur kata perkara yang tidak baik dekat media sosial tersebut. Sebab itu tuan-tuan kena berhati-hatilah. Kita kena apa-apa kena tengok daripada awal sampai habis segala sebaran ilmu ataupun sebaran kata-kata yang disampaikan melalui media sosial ini supaya kita tidak terjerumus pada mereka yang suka menggunakan media sosial ini untuk mengata dan menghina dan sebagainya. Itu kita perlu berhati-hati tuan-tuan ya. Seterusnya adalah membantu dalam menentang perkara yang mungkar dengan tujuan untuk mengalihkan berlaku maksiat dan benar. Contoh kita lihat mungkin jiran tetangga kita terlibat dengan perilaku maksiat, jenayah dan sebagainya, maka kita perlu berbincang dengan jiran-jiran kita, bukan nak mengumpat, berbincang dengan jiran macam mana untuk mengembalikan dia ke jalan yang benar ataupun berhubung dengan pihak berkuasa supaya mereka ini kembali ke bakal jalan. Contohlah mungkin kadang-kadang kita ada jiran tetangga kita yang terlibat dengan dadah dan sebagainya.
Kadang-kadang kita tidak mahu menyebut, tapi sebab kita memikirkan masyarakat kita ini, lalu kita mengadu pada pihak berkuasa untuk mungkin ada jiran-jiran kita yang sebegini, lalu dibawa kepada polis untuk apa? Untuk diberi pemulihan dan seterusnya, dihantar kepada rawatan untuk dia kembali ke pangkal jalan. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan ya. Antara mengumpat di benar adalah menceritakan perihal orang lakukan dosa secara terang-terangan. Ini salah satu contoh lah. Contoh kalau kita lihat jiran-jiran kita ataupun rakan-rakan kita ada yang melakukan dosa secara terang-terangan, maka kita perlu berbincang. Bukan nak mengumpat, tapi berbincang macam mana kaedah untuk kembalikan rakan kita ini ke pangkal jalan. Apa kaedah ini perlukan, sama ada perlukan pihak kuasa ataupun perlukan orang ketiga dan sebagainya untuk membantu kembali kepada jalan yang benar. Itu salah satu contoh lah supaya kita ni berjaga-jaga. Hatta nak mengumpat ni pun dia ada dia ada spesifiknya lah. Tak boleh lah kita nak kategorikan kalau kita mengata fizikal orang tu dikata mengumpat yang baik. Itu lain. Contohnya macam majikan kita berbincang dengan ahli-ahli dan jabatannya tentang prestasi staf dan sebagainya, itu adalah bukan mengumpat yang tak dibenarkan, itu mengumpat yang dibenarkan. Supaya apa? Supaya ada pendekatan prestasi yang boleh dilakukan ditambah baik untuk dicadangkan kepada mereka-mereka ini. Itu salah satu contoh lah tuan-tuan. Ataupun menyebut suatu sifat yang telah makruf diketahui kepada diri seseorang itu seperti bisu atau buta. Yang ini saya dah cerita tadi. Di mana kalau orang tu mungkin the OKU daripada lahir dan sebagainya, kalau kita dah tahu daripada awal, itu bukan menghina lah. Tapi memang kita nak menceritakan sifat fizikalnya begitu dan tidak ada tujuan untuk kita mengumpat atau menghinanya. Kecuali kalau orang tu memang dah sihat, kita kata dia ni mungkin dia sihat cukup anggota badan, tetapi kita mengata dia mungkin dia ni gemuk ke ataupun badan besar ke, kita mengata dia sebegitu sedangkan dia dah cukup sifat dan sebagainya, itu dikira sebagai mengumpat yang tidak dibenarkan lah. Sebab apa? Sebab mengejek ataupun mencaci maki fizikal yang telah Allah ceritakan itu adalah perkara yang tak boleh, tak dibenarkan, dan apa yang kita tutur katakan itu akan ditanya di akhirat nanti. Walaupun tutur kata itu tutur kata yang biasa-biasa, tapi tetap juga Allah akan tanya di akhirat nanti. Sebab itu kita perlu menjaga tutur kata kita ya. Kalau tak mampu untuk berkata yang tidak baik, maka lebih baik untuk kita diam. Daripada kita menambah dosa tuan-tuan, maka kita perlu berjaga dengan jaga yang baiklah lidah kita, lisan kita. Dan sebab itu tuan-tuan ya, kalau kita nak tahu lebih dahsyat tentang neraka ini tuan-tuan ya, tentang dosa-dosa kepada orang yang tidak menjaga tutur kata satu dunia seperti mencela, mencaci sebagainya, itu perbanyakkanlah untuk kita membaca hadis-hadis Rasulullah. Betapa takutnya bahawa orang yang mencela, mencaci di dunia ini, Allah akan azab dengan azab yang sangat dahsyat di akhirat nanti. Yang itu kita perlu berjaga-jaga dan kita perlu ingat. Kalau kita nak tahu lebih baik tentang syurga itu pula, kita perlu banyak baca tentang syurga. Banyak baca tentang hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan hebatnya syurga itu dan tidak mampu dilawan dengan apa saja nikmat yang ada di dunia. Sangat hebatlah syurga itu dengan apa yang ada di dunia ini. Hatta kadang-kadang kita merasakan bahawa bila di dunia ini kita sudah berbuat baik dengan orang lain, menutur kata perkara yang baik, menyampaikan perkara yang baik, tetapi tidak disukai ataupun tidak dihargai oleh orang lain. Tetapi jangan risau tuan-tuan dan puan, kerana kita ini ada malaikat kiri kanan yang mencatat amalan kita. Kita buat baik, orang lain dapat manfaat, itu ada satu keuntungan kepada kita. Jangan kita rasa kita berbuat baik tuan-tuan dan puan, kita tak dihargai, tak disebut nama kita, jangan rasa susah hati. Sebab apa? Sebab malaikat dah catat siap-siap dah amalan kita, dan buku amalan kita itu dijaga oleh malaikat hafazah. Malaikat hafazah itu akan bawa amalan kita, di mana keuntungan itu bukan di dunia sepatutnya kita inginkan, tetapi di akhirat nanti. Sebab itu kalau kita hendak membantu orang dengan ikhlas, maka jangan risau tentang imbuhan di dunia, tapi percayalah dengan imbuhan di akhirat itu pastinya lebih hebat daripada apa yang kita peroleh di dunia ini. Jadi tuan-tuan dan puan ya, sebelum berakhir tuan-tuan dan puan ya, antara cara untuk kita membawa lidah kita ke syurga tuan-tuan dan puan ya, sebabnya tajuk kita pun biarlah lidah kita ke syurga. Sebab tu tadi saya bercerita kenapa lidah kita ini perlu kita jaga tutur katanya, lisan dia. Sebab apa? Sebab mungkin lebih banyak kita tak menjaganya, lebih banyaklah ke arah dosanya. Jadi untuk kita bawa ke syurga ni bagaimana cara tuan-tuan dan puan ya? Antaranya ialah tidak lupa untuk menyebut nama Allah, berzikir dengan nama Allah dalam setiap perkara yang kita lakukan. Contohnya di sini kita nak buat apa-apa saja perancangan, kita sebutlah dengan nama Allah SWT. Sebut insya-Allah, sebut nama Allah. Walaupun orang kata sikit-sikit insya-Allah, sikit-sikit insya-Allah, tak buat pun, tak jalan pun. Sebab tu kalau bila kita dah sebut insya-Allah tu, perlu ada genggaman ataupun ketawaan dalam jiwa kita untuk kita lakukan satu perkara itu dengan penuh iman di dada. InsyaAllah boleh melaksanakan. InsyaAllah kita akan sampai ke destinasi ini. InsyaAllah semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Semua itu dengan izin Allah Ta'ala lah tuan-tuan dan puan.
Seterusnya, berdoa kepada Allah dalam setiap keadaan. Itu cara untuk kita menjaga tutur lidah kita. Jaga lidah kita daripada kita berkata perkara yang negatif, maka perbanyakkanlah untuk kita berdoa dan juga rutinkan dengan lidah kita dengan berzikir nama Allah SWT. Lagi-lagi hari ini merupakan hari Jumaat, penghulu segala hari tuan-tuan dan puan-puan, maka perbanyakkanlah untuk kita berselawat, berzikir, mengingati Allah SWT, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, perbanyakkan untuk baca surah Al-Kahfi, kerana moga-moga amalan kita hari ini tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Muhammad itu jamin orang yang berselawat tuan-tuan dan puan-puan, orang yang berzikir itu akan dimasukkan syurga. Sebab apa? Ada jaminan daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi perbanyakkanlah untuk kita berselawat dan juga berzikir kepada Allah SWT. Selain itu tuan-tuan dan puan, perbanyakkan untuk kita membaca Al-Quran. Bila kita banyak membaca Al-Quran tuan-tuan dan puan, insya-Allah lidah kita ini lebih terjaga daripada menutur kata perkara yang negatif. Perkara yang lebih positif itu kita akan dapat berbanding kita berkata tentang perkara yang lain. Sebab itu perlu perbanyakkan baca Al-Quran. Bila kita baca bukan sekadar baca sahaja tuan-tuan dan puan, tetapi sebaiknya kita baca sekali dengan maknanya, dengan tafsirannya, supaya apa? Supaya kita memahami. Lagi-lagi kalau kita ni bukan daripada background yang memahami bahasa Arab, bahasa-bahasa Al-Quran ini, maka bila membaca itu disusul sekali dengan membaca tafsirannya. Supaya apa? Supaya kita memahamilah apa yang kita baca itu dan seterusnya dapat kita bermuhasabah diri berkenaan dengan ayat-ayat yang kita baca tadi. Kerana ayat Al-Quran ini datang daripada Allah Ta'ala. Malahan sehingga hari ini ayat Al-Quran itu sentiasa terpelihara. Hatta kalau kita lihat di media sosial dia, ada pakar-pakar bahasa, pakar-pakar arkib ni, dia menjumpai Al-Quran daripada zaman dinasti itu, dinasti ini, zaman perang itu, perang ini. Dan Al-Quran itu daripada zaman dahulu sehingga sekarang ni sentiasa sama. Walaupun kulitnya ada yang menggunakan kulit-kulit kayu, kulit-kulit daun dan sebagainya, tapi ayat dia masih sama sehingga hari ini. Sebab apa? Sebab Allah sangat memelihara Al-Quran ini. Nah, Al-Quran ini tuan-tuan dan puan, dengan kita sentiasa melaziminya setiap hari, insya-Allah kita akan sentiasa rasa seperti dijaga oleh Allah SWT dan juga para malaikat. Sebab apa? Sebab orang yang sentiasa membaca Al-Quran ini, insya-Allah Al-Quran ini akan jadi penemannya di akhirat nanti. Bukan saja di akhirat, malahan di dalam kubur itu nanti rasa apabila melalui alam barzah itu, Al-Quran itu akan jadi peneman dia. Jadi betapa pentingnya untuk kita membaca Al-Quran ini. Baca dengan lidah kita ni, daripada membaca perkara yang tidak baik, membaca gosip yang bukan-bukan, maka kita perlu perbanyakkan untuk membaca Al-Quran. Seterusnya tuan-tuan dan puan, bagaimana untuk kita menjaga tutur kita, lidah kita adalah dengan bercakap yang lemah lembut. Bercakap dengan lemah lembut dengan ibu bapa kita, dengan suami kita, dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, dengan rakan-rakan kita. Bercakap dengan nada yang baik, insya-Allah kita akan disenangi oleh orang ramai. Tapi kalau kita bercakap dengan nada yang marah-marah, beremosi, dengan nada yang bengis dan sebagainya, so itu akan menyebabkan orang tidak akan suka dengan kita ataupun tidak menghargai kita. Sebab tu lidah kita ni dia ada tone dia. Kita punya suara ni ada tone kita. So lidah kita ni sangat mainkan peranan. Jadi kalau kita tutur kata yang baik, insya-Allah dengan lemah lembut itu pasti Allah akan memberikan keuntungan itu dekat akhirat nanti. Malahan malaikat yang mencatat amalan kita ini sangat sukalah dengan kita bila kita bertutur perkara yang baik. Kalau kita bertutur perkara yang tidak baik, marah-marah orang dan sebagainya, ataupun marah tangga jiran-jiran kita dan sebagainya, itu adalah perkara yang perlu kita elakkan lah. Nak marah boleh, tapi ada cara dia. Bukan dengan cara emosi, menggunakan parang, pisau dan sebagainya, sehingga menyebabkan pelbagai jenayah lain. Contohnya macam berlaku di media sosial, kita tengok berita tentang seorang anak membunuh ibu bapa dia. Disebabkan apa? Masalah dadah. Bila dadah ni tak boleh kawal emosi dan sebagainya, dia akan menyebabkan bukan saja tutur kata kita tidak baik, malah minda kita juga berada dalam keadaan yang tidak stabil, lalu menyebabkan kita ni bertindak di luar kawalan. Jadi itu mengambil iktibarlah bahawa betapa pentingnya untuk kita menjaga perilaku kita, lidah kita dan juga segala amalan yang kita lakukan itu perlu mengikut syariah Islam. Bukan mengikut cara barat, tapi mengikut syariah Islam. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan, lidah kita ini juga perlu kita gunakan untuk menegur kemungkaran. Kemungkaran yang berlaku di kalangan, mungkin dalam kalangan keluarga kita, mungkin dalam kalangan jiran-jiran kita, dan mungkin juga dalam kalangan rakan-rakan kita. Sekiranya berlaku kemungkaran, tegurlah dengan cara berhikmah. Yang ditegur pula, janganlah berasa ego dengan teguran tersebut. Anggaplah teguran itu datang daripada Allah dan disandarkan kepada kita untuk kita sampaikan kepada mereka. Kerana bila kita menegur kemungkaran itu adalah supaya mereka itu kembali ke pangkal jalan. Kadang-kadang mungkin kita ada saudara-saudara kita, anak-anak kita, student-student kita yang kita nampak mereka lakukan kemungkaran, maka tegurlah dengan cara berhikmah dan juga berhikmah. Supaya apa? Supaya meresaplah dalam jiwa dia untuk berubah ke arah lebih baik.
Dan seterusnya adalah tuan-tuan dan puan ialah mendoakan kebaikan kepada orang lain. Bila kita menjaga lidah kita, kita perlu juga mendoakan kebaikan orang lain. Mendoakan kebaikan rakan-rakan kita, mendoakan kebaikan adik-adik kita, saudara kita, ibu bapa kita, dan juga mendoakan kebaikan untuk sahabat-sahabat kita. Moga-moga apa yang dilakukan itu mendapat ganjaran di akhirat nanti. Sebab itu bila kita nak ada tutur kata yang baik, jangan banyak menyebut tentang keburukannya, tapi menyebutlah kebaikannya. Boleh jadi keburukannya itu adalah ujian kepada kita supaya kita ni menjaga lidah kita. Boleh jadi Allah datangkan insan-insan seperti ini supaya diuji kesabaran dan juga tutur kata kita daripada mengata perkara yang tidak baik. Sebab itu tuan-tuan dan puan, malah kalau kita hidup berjiran dengan jiran-jiran kita, kadang-kadang kita nampak jiran kita ni, dia ni sekejap tukar sofa baru, sekejap tukar kereta baru, sekejap renovation dan sebagainya. Kita ni duk mengata jiran-jiran kita dekat jiran lain. Sebab itu kita perlu jaga mulut kita, tuan-tuan puan. Boleh jadi nikmat yang didapati oleh jiran-jiran kita itu boleh menjadi satu, orang kata, wacana untuk kita boleh rasa macam dia nanti suatu hari nanti. Kita sama-samalah doakan kebaikan supaya apa yang janjian kita rasa, kita pun rasa. Malahan dalam kehidupan kita, kalau kita nampak adik-adik kita ada lebih daripada apa yang kita inginkan, mungkin dengan nikmat yang diberikan tu menjadi satu kebaikan kepada kita untuk kita mendoakan dia dan juga boleh berkongsi rezeki dengan orang lain. Sebab tu pentingnya untuk kita mendoakan kebaikan orang lain. Dengan doakan kebaikan pada orang lain juga, perempuan ya, boleh jadi doa itu berbalik kepada kita. Kita doakan insan ini menjadi, orang kata kadang-kadang orang tua, kalau kita contohlah kita ada rakan-rakan kita sambut birthday sebagainya, kita doakan ada panjang umur, murah rezeki sebagainya. Boleh jadi doa tu berbalik semula kepada kita, tuan-tuan puan. Kita doakan kawan kita sihat walafiat, kita doakan kawan kita kaya raya dan berjaya, kita doakan rakan-rakan kita ini berada dalam keadaan yang stabil, tentera sebagainya. InsyaAllah doa itu juga akan berbalik pada kita, tuan-tuan. Sebab itu jangan risau, apa yang kita perkatakan itu, tuan-tuan dan puan, pasti akan ada hikmahnya, dan apa yang kita perkatakan, tuan-tuan dan puan, kebaikan yang kita doakan itu pasti akan balik kepada kita. Keuntungan itu bukan keuntungan di dunia saja, tapi keuntungan itu akan dibawa kepada akhirat nanti. Jadi jangan difikirkan tentang untung dunia saja, tapi untung di akhirat itu nanti bila kita bercakap perkara yang benar itu, pastinya ia akan berbalik kepada kita, dan kebaikan itu pasti akan kita rasa. Bukan dalam bentuk wang ringgit, tapi dalam bentuk yang lain lah. Mungkin dari sudut kesihatan, mungkin Allah berikan, bila kita berdoa kebaikan orang lain, Allah berikan kita anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, suami isteri yang mendengar kata, yang bertanggungjawab dan sebagainya. Ini adalah perkara yang perlu kita tekankan dalam kehidupan kita. Jadi di sini tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah SWT, sesungguhnya lidah kita ini tidak bertulang, tuan-tuan, tetapi sangat berbisa. Dan boleh dikatakan lidah tidak bertulang ini lebih berbisa, lebih tajam daripada pedang. Jadi nak katanya betapa lidah ini boleh membawa kepada kebaikan dan juga boleh membawa kepada ancaman kalau kita tidak menjaga lidah kita dengan baik. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau kita ni bercakap perkara yang tidak baik, bercakap perkara yang buruk tentang orang lain, maka banyakkanlah untuk kita bertaubat dan mohon ampun kepada orang yang kita katakan tadi. Malahan juga tuan-tuan dan puan, marilah kita sama-sama menghadiahkan pahala baca Al-Quran kita, sedekah kita kepada orang yang kita kata, orang yang kita mengata itu, supaya kita tidak muflis di akhirat nanti. Sebab itu tuan-tuan, mulut ini perlu jaga. Mulut ini perlu kita gunakan sebaiknya, bukan untuk tujuan mengkhianati, mencaci maki, tapi tujuannya adalah untuk berzikir dan juga mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wallahu a'lam bisawab. Sampai di sini saja mauizah saya pada hari ini ataupun perkongsian saya pada hari ini, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah ada lagi pada tahun depan kita akan berjumpa lagi. Tetapi jadualnya itu insyaAllah akan di-emailkanlah pada tuan-tuan dan puan pada masa akan datang. Dan segala yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, dan segala yang buruk itu datangnya daripada saya, dan lemah itu daripada saya. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan, ada rezeki lagi kita berjumpa pada masa akan datang. Ma'assalamah wa ilal liqa' wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.